Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. اللهم ارزقنا علم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح أبواب علمنا وافتح أبواب معرفتنا. اللهم افتح أبواب حكمنا وأسرارنا. اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Wabak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah dan kurnianya. Allah panjangkan umur kita, berikan kita masa untuk kita bertemu pada pagi ini, sambung pengajian kita dalam kitab Apa Erti Aku Menganut Agama Islam, termasuk bab yang ke-6, saya mestilah memahami tentang pemusatan amal Islami, iaitu saya mestilah memahami apakah authority ataupun apakah aulawiyat, dalam bahasa Arab ni aulawiyat, apakah keutamaan dalam amal Islami. Yang pertama, matlamat perjuangan yang jelas, iaitu berjuang untuk Islam yang jelas, tak ada samar-samar. Setengah kelompok daripada kelompok Islam ini, dia berjuang juga, tapi ada tujuan-tujuan yang tertentu. Ada tujuan-tujuan yang tertentu, niat-niat yang tertentu. Nak harta ke, nak kuasa ke, kan? Nak apa saja, tapi niat dia tetap pertamanya lah Islam, kan? Maka akanlah timbul masalah-masalah lain. Yang kedua, jalan menuju matlamat yang jelas. Setengah orang dia pergi berjuang, tapi matlamat jalan dia tak jelas. Ada kelompok yang menggunakan kaedah-kaedah yang dilarang. Misal contoh, ada kelompok yang menggunakan kaedah al-ghayah
yubarrirul wasilah, tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan cara. Itu tak boleh. Tak apa kita menipu, yang penting Islam, kita perintah dapat Islam. Tak apa kita ni, yang penting Islam. Tujuan yang jalan yang menuju tu matlamat itu tak jelas. Yang ketiga, berpegang teguh iltizam dengan matlamat jalan yang jelas. Kita syarah yang pertama. Matlamat perjuangan yang jelas. Sebenarnya matlamat perjuangan merupakan daya tenaga yang sangat besar bagi para petugas. Niat kita, matlamat kita bila menyebabkan kita kuat beramal, kuat bersungguh-sungguh, kerana kita tahu matlamat kita hanyalah Allah. Allahu ghayatuna. Allah tujuan kita. Tak ada benda lain tuan-tuan. Dalam memperjuangkan Islam ini tak ada benda lain. Tujuan kita Allah. Kenapa tujuan kita Allah, tak tujuan kita syurga? Kenapa tujuan kita Allah, tak tujuan kita benda lain? Kerana Allah sajalah yang kita harapkan dalam kita berjuang dalam Islam. Tak ada benda lain yang besar kecuali redha Allah. Kecuali redha Allah. Seterusnya, dengan kefahaman ini, ia dapat memelihara tenaga ini dari dicurahkan dan disia-siakan kepada sampingannya dan pertarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan matlamat asasi diperjuangkan, sama ada dekat mahupun jauh, dekat sama mahupun. Sedangkan amal Islami menuntut seluruh kekuatan tenaga mampu dipusatkan untuk matlamat yang dituju. Dari pengkajian kami, iaitu pengarang kitab, terdapat manhaj Islami dari pengamatan dan renungan kami terhadap kitab Allah, dari pengalaman-pengalaman yang dilalui secara praktikal di dalam pelbagai marhalah sejarah Islam. Jelaslah kepada kita bahawa matlamat asal agama Islam ini adalah supaya manusia mengabdikan diri kepada Tuhannya, iaitu redha Allah, sama ada dalam kehidupan peribadi maupun dalam masyarakat. Itulah kita punya matlamat, supaya manusia menjadikan hidupannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan redha Allah sebagai Tuhannya, sebagaimana kita doa pagi-pagi. Raditu billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu kena amal. Kata setengah ulama, itu syahadah rohani. Syahadah jasad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadah rohani, raditu billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Setengah ulama mengatakan, fahamlah, kena amallah. Kena faham apa yang dimasukkan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad itu rasul nabiku, dan Islam itu agamaku. Mereka mengabdikan diri kepada Allah dalam masjid semasa mendirikan sembahyang, dan mereka juga mengabdikan diri kepada Allah dalam kedai semasa mereka berjual beli. Menjadikan mereka abdi kepadanya, dan melakukan ibadah puasa juga menjadikan abdi kepadanya. Melaksanakan pemerintahan menjadikan mereka abdi kepada Tuhannya. Itu disebut segi kan? Semua segi segenap segi. Setiap kita keluar sembahyang, bukan hanya start di Allahu Akbar takbiratul ihram saja mengabdikan diri. Dari sampai Allahu Akbar, sampailah kita, kalau si pembawa taksi lah, Haji Makno mengajar orang bawa kereta lah, Imam Petri lah, sebagai orang pembawa filem buat filem lah. Tujuan itu semuanya lillahi ta'ala
sebagaimana ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehinggalah orang yang menjadi ahli politik pun kena lillahi ta'ala. Jelas lillahi ta'ala tu. Jelas lillahi ta'ala. Bukanlah saja-saja lillahi ta'ala. Bukan saja-saja lillahi ta'ala. Kena jelas. Faham. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepadaku. Kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Soalannya, kenapa kalaulah Allah mencipta kita untuk menjadi abdi, mengabdikan diri kepadanya, tetapi kenapa kebanyakan manusia tidak mengabdikan diri? Kerana kebanyakan manusia tidak memikirkan perkara ini. Kebanyakan manusia memikirkan perkara perut. Nafsu. Yang ni yang perlu kita melawan kehendak perut dan nafsu kita. Dengan lebih tegas lagi, tujuan asasi itu ialah untuk menjadikan manusia mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu wala mereka, keseluruh urusan hidup mereka tunduk dalam pengabdian kepada Allah. Tak ada pun waktu yang dia tak tunduk kepada Allah. Tak ada waktu yang dia tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak ada waktu yang dia buat kerja luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada waktu yang dia berhidup dalam hidup dia luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mengabdikan diri itu kepada Allah itu hanya cukup dengan urusan-urusan agama, bukan bab nikah kahwin saja, bukan bab cerai rujuk saja kepada Allah, bukan bab sembahyang saja, bukan bab puasa saja, bukan bab zakat saja, bukan bab haji saja. Seluruhnya kena ada kefahaman bahawa seluruhnya adalah untuk Allah. Tetapi merangkumi kedua-duanya, urusan agama dan urusan dunia. Urusan dunia ialah mencari rezeki tadi. Yang demikian adalah kerana menurut kefahaman ajaran Islam yang sebenar tidak ada pemisahan dan pengasingan di antara urusan agama dengan urusan keduniaan. Berdasarkan fahaman inilah Islam menolak fahaman sekular, ilmaniyah ni dalam bahasa Arab, sekular. Kenapa sekular kita tolak, tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sekular memisahkan ibadah khusus dengan ibadah umum. Faham? Di masjid hanya bicara bab sembahyang, solat, sembahyang, zakat, haji, zakat, haji dan puasa. Luar daripada 4 perkara ini, luar daripada ini adalah urusan dunia. Urusan dunia tak ada sangkut paut dengan urusan tak ada sangkut paut dengan urusan masjid. Ini sekular, dia divide dua.
ilmaniyah ini divide dua. Yang duduk di masjid, kerja duduk masjidnya. Jangan duk kacau apa yang berlaku dekat dunia. Tak ada sangkut paut dengan jual beli, tak ada sangkut paut dengan tak ada sangkut paut dengan apa jual beli tadi, tak ada sangkut paut dengan bab-bab lain. Sehingga kan hari ini orang memahami bahawa orang Islam berpolitik menunggang agama. Betul? Ini istilah yang keluar, menunggang agama. Sehingga kan hari ini, inilah fahaman sekular. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Hidup aku, mati aku, ibadah aku. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. So apa maksud kerana Allah Ta'ala? Mengabdikan diri kepada Allah. Setiap perkara yang kita buat perlu ada landasannya. Yang ni tak boleh dalam Islam, yang ni boleh dalam Islam. Yang ni Islam benarkan, yang ni Islam tak benarkan. Yang ni Allah redha, yang ni Allah tak redha. Setiap perkara. Bila timbul isu orang berpolitik dengan cara Islam mengatakan tunggang agama, bila masa kita tak mau bunuh agama? Masa bilakah, ketika manakah tolong beri saya maklumat pada saya kita tak perlukan agama? Oh Ustaz, waktu politik. Salah. Kerana di sana ada halal dan haram. Tetap ada halal dan haram. Ini kena betulkan. Masyarakat hari ini tak faham. Kena betulkan benda ni. Kalau tidak, sampai bila masyarakat akan hanyut dan jauh daripada Islam. Berdasarkan kefahaman inilah Islam menolak fahaman sekular ilmaniyah. Satu lagi ilmu sekular dia kata. Siapakah dia punya orang yang mencetuskan pemikiran sekular ni lah. Saya tak ingat siapa nama dia. Tapi apa dia kata kan? Hidup beragama, orang yang beragama adalah candu merosakkan manusia. Ini yang sekular sebut. Candu merosakkan manusia. Dan orang sekular juga sebut orang yang bebas dari agama adalah orang yang moden. Orang yang bebas dari agama, orang yang moden. Ini perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh sekularisme. Kita boleh terima, tak boleh terima. Sebenarnya perkataan inilah betul-betul bercanggah dengan matlamat Nabi SAW diutuskan. Kita faham Nabi Muhammad SAW diutuskan adalah rahmat. Rahmat tu apa? Hidup beragama. Rahmat itu apa? Hidup beragama. Sebagaimana Nabi SAW ajar kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, jaga Allah. Jaga Allah tu ketika mana tuan-tuan? Setiap masa kita kena jaga Allah. Bukan waktu sembahyang je kita kena jaga Allah. Bukan waktu bernikah kahwin saja bukan kita jaga Allah. Dalam bersetubuh pun kena jaga Allah. Sebab tu hari ini orang kita tak reti bab ni. Apa dia? Nabi SAW ajar ketika kamu bersetubuh, kamu kena tutup aurat. Jangan telanjang sampai tak ada langsung kita tutup dalam ketika tidur tu dengan selimut. Atau Nabi SAW mengajar ketika kamu nak
bersetubuh, ambil wuduk dulu. Ketika kamu nak masukkan kasyafah ke dalam faraj isteri kamu, baca doa. Ketika setubuh pun, kan? Cerita je lah Pak Imam. Ketika setubuh pun, jangan kamu masuk melalui belakang. Jangan kamu masuk ketika kotor, kan? Ketika setubuh pun Rasulullah ajar, Islam ajar the way of life. Apatah lagi dengan perkara yang besar-besar, kan? Kita tahu nikah kahwin je, akad nikah sah dah sah ni Ustaz. Dihantam semua, kan? Contoh banyaklah sangat contoh. Menurut ajaran Islam sebenarnya pengabdian ilmaniyah yang asasnya adalah memisahkan agama dari urusan pemerintahan dunia dengan slogan hak Kaisar adalah untuk Kaisar dan hak Allah adalah untuk Allah. Agama itu untuk Allah dan negara itu untuk masyarakat. Ini tak? Ini perkataan-perkataan dia orang. Menurut ajaran Islam yang sebenar, mengabdikan diri manusia kepada Allah bermakna menolak seluruh sistem ciptaan manusia yang membawa manusia dan manusia mengabdikan diri kepada taghut. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa dia? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Telah jelas jalan yang bengkang bengkok dan jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Ialah siratal mustaqim. Apakah jalan bengkang bengkok? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang bengkang bengkok. Kita nak duduk mana? Doa pagi-pagi, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi kita tak berusaha untuk duduk jalan yang lurus. Apakah taghut? Taghut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan-golongan yang kau murkai dan bukan golongan-golongan yang kau sesatkan, yang disesatkan. Itu sebut taghut. Kata pengarang kitab di sini, taghut, Allah sebut qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur ni bukan menolak dirinya untuk mengikut taghut, wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Mereka dia telah berpegang dengan jalan yang berpegang dengan tali yang kuat. Maksudnya apa? Berpegang dengan Allah sekuat-kuatnya. Sebenarnya telah berpegang dengan Allah sekuat-kuatnya. Islam menolak sistem-sistem tersebut kerana yang pertama, kata pengarang kitab, sistem itu secara jelas mencabul hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia di dalam ubudiyah dan hakimiyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, yang menetapkan hukum itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita terima Surah Al-An'am ayat 57. Kedua, sistem-sistem tersebut gagal dan lemah, tidak mampu menegakkan sifat-sifat keinsanan manusia dalam menghadapi pertarungan merealisasikan nilai-nilai dirinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Adakah Allah, Tuhan yang mencipta kita, tak mengenal kita atau tak faham tentang kita?
ataupun dia faham, padahal dia yang mencipta kita. Okay? Manual, buku manual kita. So kita nak tolak yang mana, nak ambil yang mana? Maka orang yang menolak totalnya politik Islam ini, yang mengatakan orang agama menunggang agama, orang agama berpolitik adalah menunggang agama, satu pemikiran yang salah total, dan satu ajaran yang jauh daripada Islam. Yang kedua, jalan menuju matlamat yang jelas. Matlamat yang tak jelas susah. Misalnya contoh apa? Kita tengok hari ini. Hanya satu kelompok, ada kelompok hanya memikirkan tentang rohaniah saja. Kelompok Sufism memikirkan kerohanian saja. Hati saja, tak apa, yang penting hati baik. Penting ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelompok yang memikirkan hanya ibadat saja dalam Islam. Tak apa, yang penting boleh sembahyang saja. Matlamat tak jelas. Kata pengarang kitab, kita ni nak habislah buku ni sebenarnya. Sebagaimana pentingnya memahami matlamat yang jelas, kita juga mesti memahami bahawa beramal untuk Islam bererti beramal atau bekerja untuk melaksanakan syariat Allah. Ada kelompok hanya bawa manusia datang ke masjid, jom ke masjid. Bila cerita pasal syariat Allah tak mau dengar. Ini semua politik. Kan? Ini semua memecah belahkan ummah. Ini disebut di semua memecah belahkan ummah. Bahawa beramal untuk Islam berarti beramal untuk bekerja melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi ini dengan menggantikan tempat undang-undang hawa nafsu dan taghut. Saya sebut tadi. Sekarang ini dengan syariat Allah, kerana manhaj syariat Allah itu telah sempurna, tidak memerlukan tokok tambah lagi. Dari dalamnya terdapat akidah yang agung, akhlak yang mulia, sistem perundangan yang luas, mendalam serta mempunyai sifat keanjalan sesuai dengan semua masa dan tempat. Selalu untuk apa hari ini, kan? Kita panggil sistem piramid. Tak, sistem piramid. Sistem piramid apa dia? Orang ni niaga MLM. Buka dua kaki dapat untung. Selagi mana ada orang masuk dengan kita bawah dua kaki ni, kita untung. Berjuta-juta kita boleh untung. Apa hukum dia, tuan-tuan? Dalam zaman Nabi tak ada tu. Sistem tu tak ada. Sistem tu sistem moden. Dalam zaman Nabi tak ada sistem tu. Sistem tu sistem moden. Baru. MLM ni baru lah. Ambil mana? Dia panggil anjal. Maksudnya apa? Kaedah Nabi dah tetapkan. Kalau macam ni, hukumnya haram. Nabi tak cakap akan berlakunya perniagaan sistem piramid. Tak. Kan? Kita panggil anjal. Nabi dah letaklah kaedah yang ni macam ni, kaedah yang ni macam ni. Kita panggil anjal. Okey. Begitu juga itu sesuai dengan zaman. Orang tanya kepada kita, kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak melakukan hukum hudud pada zaman dia? Kerana hudud zaman Sayyidina Umar ada ceritanya seorang lelaki mencuri, tapi Nabi Sayyidina Umar membebaskan. Jawapannya kerana tidak bertepatan dengan waktu dan ketika itu. Bukan tidak bertepatan kerana dia zaman tu, tak. Kerana waktu itu orang memerlukan wang dan
dunia apa keadaan ketika kemarau, mencuri, terpaksa mencuri. Nampak tak? Bukan kerana dia nak mencuri. Dia kalau tak mencuri, dia lapar. Dia yang hukum dikenakan mencuri. Orang yang mencuri kerat tangan ni adalah mencuri kerana dia suka mencuri dan bukan kerana lapar dan bukan kerana terpaksa. Itu panggil anjal. Ada ketika hukum hudud itu dijalankan disebabkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Nak jadi jatuhnya hukum hudud, ini syarat dia. Kalau hilang syarat ni, maka tak boleh laksana hukum hudud. Orang yang tak reti, dia kata apa? Sayyidina Umar pun tak melakukan hukum hudud. Kita pula nak lakukan hukum hudud. Tu tak reti. Orang tak mengaji. Kan? Oleh yang demikian, setiap amal atau kerja yang tidak dapat menolong tercapai matlamat ini tidak memberi apa-apa saham kepada tercapainya cita-cita tersebut, dianggap sebagai kerja yang banyak mendatangkan kelalaian dan dari kebaikan. Falidzalika fad'u wastaqim kama umur wala tattabi' ahwa'ahum. Surah Syura. Maka oleh itu, serulah mereka kepada agama ini dengan tetapkanlah pendirian kamu sebagaimana telah diperintahkan padamu, janganlah kamu turut kehendak hawa nafsunya. Tak kira sembahyang kelompok, hanya bawa manusia datang ke masjid, bagus kan? Tapi bila keluar dari masjid, dialah menentang orang yang bawa Islam. Betul tak? Ada tak? Ada. Datang masjid pakai serban, pakai jubah, bersugi, berzikir, bawa tasbih besar-besar. Nah, bila duduk keluar masjid, orang nak ajak kepada Al-Quran, dia orang pertama yang menentang. Itu matlamat yang tak jelas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa takat itu saja untuk pagi ni, pagi subuh-subuh ni. Dia main pula tajuk berat macam ni bang, pening bang. Saya rasa takat itu saja untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung pada perjumpaan akan datang. Perbicaraan kita dalam bab ini, kita masih buku kita ada sikit lagi buku, sikit lagi kita insya-Allah sambung dia. Sambung buat apa Pak Imam bagi suggest dekat saya. Tetap majlis kita yang kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.